simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada Persatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai... Jadi saya rasa penting kita memikirkan. Tak ada reformasinya di situ. Namun begitu Tidak bertindak, mana ada demokrasi? We have wasted the crisis dengan tidak membuat laporan. Tapi the biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kami di Dialektika TV pada malam ni membawakan isu-isu kesihatan di samping isu-isu politik seperti biasa. So, isu kesihatan malam ni kita akan bawakan satu lagi perkara mengenai Dr. Pelatih. Kalau kita ingat lebih kurang beberapa bulan sebelum ini, Dialektika TV ada membawakan isu mengenai hartal Dr. Kontrak di mana ketika itu Dr. Pelatih tidak diberikan kerja secara tetap. Kali ini isu yang hangat diperkatakan semenjak 2 menjak ni adalah mengenai kejadian buli yang berlaku di kalangan ataupun kepada Dr. Pelatih. Sejauh mana isu itu patut kita bincangkan dan sejauh mana perkara itu perlu diselesaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan kementerian-kementerian terbabit, kita akan bincangkan pada malam ni. Dan pada malam ni kita ada 3 ahli panel yang saya rasa saling melengkapi satu sama lain. Dan saya rasa saya biarkan ahli panel lah memperkenalkan diri mereka. Yang pertama, Dr. Farhan. Famous beberapa hari kebelakangan ni ataupun beberapa minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri sikit? Okey, saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan. Jadi saya pernah jadi houseman daripada 2012 sampai 2015. Okey, sekarang tengah buat apa? Sekarang kiranya meniaga lah, kedai gadget. Okey, so sibuk sampai dalam kereta lagi sekarang? Tak balik? Ini sibuk emergency, lain. Bukan bisnes. Alright, terima kasih Farhan. Seterusnya kita ada wakil daripada SCOMOS MMA. Silakan. Dr. Vijay. Ya, saya adalah Dr. Vijay. Please. Boleh? Boleh, okey. Saya sekarang ni tengah berkhidmat di Hospital Umum Sarawak. Saya merupakan pengerusi SCOMOS bagi tahun 2020 sehingga sekarang ni. Okay. And saya rasa itu. And SCOMOS tu apa Dr. Vijay untuk audience kita yang mungkin bukan daripada perubatan? Boleh. SCOMOS tu basically section concerning house officers, medical officers dengan specialist. So basically di bawah MMA kita ada private wing dengan government wing. So basically SCOMOS tu mewakili government wing. So para doktor yang daripada government service semua akan masuk dalam SCOMOS lah basically. So memang directly terlibat dengan kes-kes kesihatan mental dan buli di kalangan pelatih lah, kan Dr. Pelatih? Ya. Okay. Terima kasih. Dan yang ketiga, ahli panel ketiga kita ada psychiatrist Dr. Hazli. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Dr. Hazli Zakaria. Saya pakar psikiatri. Saya pernah jadi houseman Dr. Pelatih tahun 2000. Maksudnya dah tua dah kan. Tahun 2000. Kemudian bekerja di hospital kerajaan, di hospital besar dan bekerja di hospital universiti, Kementerian Pendidikan, dan sekarang ni bekerja sendiri di private sector. Jadi saya harap dapatlah berkongsi tentang pengalaman daripada berbeza daripada tempat kerja itu. Jadi tengok bulinya tu kat mana. Kat mana yang berlakunya masalah ini. Sama ada hanya tempat ataupun semua. Harapnya kita dapat sedikit manfaat lah daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan saya sebagai Presiden Persatuan Psikiatrik Malaysia lah, kena sebutlah juga benda itu, iaitu NGO yang mewakili psikiatri termasuk Vijay juga. Vijay pun psikiatri juga, cuma dia tak nak cakap benda tu. Dia takut, dia kata bagi saya cakap semualah kot pasal psikiatri, padahal dia pun psikiatri juga. Okey, terima kasih Dr. Hazli. So ada pengalaman kerja di KKM, Kementerian Hospital University dan di private. Betul? Ya, betul. Alright. Okay, so let's start. So saya rasa pertama sekali macam kita ada case clinical ke apa-apa kan, 24-year-old apa benda. So saya rasa Farhan akan cakap dulu.
Farhan, kebelakangan ni saya ada baca lah dalam akhbar. So somehow cerita Farhan, apa yang berlaku masa Farhan jadi houseman, sekarang ni menjadi macam muka depan sebagai macam poster boy ataupun poster stories untuk banyak-banyak cerita houseman yang dibuli. Okay, so saya serahkan mic pada Farhan kot. Boleh ceritakan sedikit secara summary. Mungkin tak sebut kot spesifik nama hospital ataupun nama doktor, seboleh-bolehnya. Silakan. Kita berkenaan saya punya lah Betul. history lah, sejarah. Okey, jadi pada 2012 saya baru graduate, lepas tu sebulan tak sempat nak berehat lah, terus dipanggil berkhidmat dekat hospital area Pantai Timur lah, tak nak cakap spesifik lah. Jadi first posting yang saya dapat adalah pediatric. Jadi mesti semua houseman tahu pediatric adalah posting yang paling orang takut di kalangan houseman, kalau lagi-lagi kalau dia dapat first posting. Dan kebetulan pula masa tu saya di-pairkan dengan houseman yang bermasalah. Jadi first week dia telah abscond daripada kerja. First week saya kerja, dia dah abscond daripada kerja dia. So daripada saya dapat dalam 6 ke 8 bed, saya jadi double bed. So jadi 16 bed. Macam itulah, 16, maksimum 16 bed lah untuk pediatric. So untuk pepanggil tu houseman yang baru je start bekerja, ia adalah satu bebanan yang sangat tinggi lah. Jadi ketika itu saya tak sedar lah saya mengalami depression sebenarnya. Saya terpaksa start kerja daripada pukul 3 pagi, sebab apa, kalau saya start pukul 7 saya tak sempat siap semua benda. Jadi saya terpaksa start pukul 3 dan sampai habis kerja kadang 7 ke 8 malam. Masa tu dah ada shift system ke Farhan? Shift dah, masa tu shift dah. Okay. Cuma sebabkan masa tu houseman tak cukup dengan panggil tu, saya tak ingat lah apa masalah sebab dah lama dah benda ni. Tapi yang menyebabkan saya punya working hour memang lama lah. Dan apa panggil tu, dan saya masa tu baru lagi, jadi dia punya pressure tu tinggi. Jadi benda tu berterusan lah sampai 2-3 bulan. Tapi masalah ni dalam seminggu 2 minggu je lah. Lepas tu diburukkan lagi dengan pada bulan pertama saya mengalami accident motor. Jadi masa accident motor tu saya punya kiranya badan saya memang habis lah, bercalar dengan luka semua. Dan saya dapat MC 3 hari daripada ED hospital yang sama. Dan bila saya bawa MC tu ke ketua houseman pada ketika itu, dia hanya bagi 1 hari saja dibenarkan. Padahal dalam MC 3 hari, alasan dia pakar tak bagi. Pakar bagi sehari je. Tapi realitinya itu hanya dia punya masalah sebab apa, dia malas nak tukar jadual. Bila kurang houseman, dia akan kena tukar jadual. Dan malam, bila saya masa tu saya shift petang dengan malam. Jadi masa malam saya terpaksa pergi minta nurse untuk buat saya punya dressing luka. Dia punyalah teruk masa tu, tapi saya kerja je. Dan masa tu juga saya tengok sekejap, ada MO juga yang kiranya mulut yang kiranya tak berapa best lah. Dia bila kita tak perform dia akan ugut. Sorry. Okay, dia mengugut yang dia akan jatuh. Dia mengugut, dia akan feel kan saya punya pepanggil tu Viva, saya tak ingat lah dah lama. Okay. Jadi macam tu je, dia punya pressure dia build up. Dan dia selama 3 bulan tu, apa yang saya buat adalah saya pergi kerja dan saya balik kerja saja. Apa yang saya minat sebelum, saya dah stop. Jadi saya balik kerja, saya tidur.
Lepas tu saya bangun, saya pergi kerja. Itu je saya punya rutin hari-hari selama 3 bulan. Dan saya tak sedar pun masa tu yang saya buat benda tu. Masa dia saya mengalami depression. Okey. Lepas Selama- tu yang dia panggil Boleh teruskan. Okay. Jadi sepanjang 3 bulan tu saya ada sampai satu masa yang saya ada try suicide, yang macam nak bawa kereta nak langgar something, memang dah berlaku dah pun. Lepas tu kiranya nak terjun something. Sebab apa? Macam dia rasa diri tu, kehidupan tu macam tak ada guna. Dia meaningless. Just habis kerja, hidup tu hanya waktu kerja je. Habis kerja habis hidup tu. Farhan, boleh saya macam dig sikit? Ha? Sebab kalau nak kira tak ada yang constant pressure yang katakan mulut apa berbisa daripada orang atasan dan sebagainya tu constantly macam tu ke, ataupun macam kehidupan yang macam tak ada life, yang bangun pagi macam robot tu yang menyebabkan Farhan rasa pressure tu kuat? Bukan, macam robot tu lebih kepada consequences of the pressure tu. Alright, okay. Dia bukannya saya punya hidup tak. Sebelum ni saya macam biasa je. Cuma selepas dia apa panggil tu work harassment tu dalam masa sebulan selepas tu, saya dah jadi macam tu. Sebelum tu okey je, sebulan pertama okey. Sebulan kedua sampai bulan ketiga, sebab satu posting 4 bulan. So bulan pertama okey, bulan ketiga dia dah rasa macam habis kerja, habis tidur je. Maksud dia apa yang suka tak buat dah. Tak apa Farhan, kita stop kat situ je. Berapa lama berjaya sebelum keluar daripada housemanship? Maksud dia? Bila Farhan berhenti daripada jadi houseman? Saya dibuang 2015. Alasan? Saya tak boleh habiskan houseman. Oh, maksudnya lepas 3 bulan habis pediatrik tu dah pergi ke tempat lain, tapi asyik pressure tu panjang, sambung. Sebab Farhan tadi kata houseman 2012 kan? Yes, betul. Cerita saya bukan macam tu. Okay, jadi saya sambung lagi. Jadi saya hanya tahu saya depression bila saya end of posting, saya viva dan saya fail. Okay. Jadi saya dah rasa macam hidup dah kosong. Sebab fail kan, dah kena repeat balik. Jadi saya cerita apa yang berlaku pada saya tu, pada saya punya specialist yang in charge. So masa tu dia refer saya ke ED, dan masa tu baru saya tahu yang saya ada major depression disorder. Undiagnosed major depression disorder. Jadi lepas tu saya masuk ke psychiatric punya ward selama 4 hari je. Lepas tu saya discharge dan saya continue pediatric, repeat balik lah posting. Jadi selama berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan saya tak ingat dah. Jadi lepas tu dah lama sangat saya tak ingat dah. Okay, lepas tu saya lulus dan saya masuk ke ortopedik. Masa ortopedik dia start balik dia punya depression tu. Okay. Ada trigger apa-apa ke Farhan masa tu? Masa tu lebih kepada peer pressure, sebab masa tu peer rakan tugas tu macam semua lepas kat saya. Bila cakap pun sebab dia ada network, maksud dia dengan dia baik dengan MO, so dia boleh terlepas daripada semua-semua. Macam contoh, dia datang kerja, bukan, contoh macam shift malam, saya start pukul 10. So ada satu masa tu peak hour, shift malam ada 2 orang, jadi saya terpaksa cover tempat dia. Dia hanya datang pukul 3 pagi, alasan dia tertidur. Okay. Lepas tu tak ada apa-apa consequence ke kepada orang yang buat macam tu? Maksud dia bila cerita, benda tu senyap. Okay. Jadi dia dan punya Farhan rasa dia jadi senyap sebab orang tu ada hubungan yang baik dengan orang atasan lah. Macam tu lah. Okay, alright. Okay. Tak apa Farhan, kita berhenti sekejap situ sebab nak cerita 3 tahun, lama tu 3 tahun. Tapi kita boleh snapshot lah apa yang isu-isu yang Farhan rasa nanti adalah penting untuk kita highlightkan sementara kita ada dalam rancangan ni. So dua-dua saya rasa Dr. Vijay dan Dr. Hazli dua-dua ada isu kat situ. Saya rasa saya pergi kat Dr. Hazli dulu kot. Sebab
saya rasa dia punya, boleh komen cerita sikit pasal yang Farhan alami ataupun Dr. Hazli rasa itu adalah common symptoms antara orang? Okey, saya nak komen ya. Farhan sebagai houseman yang ada ilmu tentang penyakit depression, penyakit kemurungan. Tetapi bila kita alami kemurungan, simptom gejala kemurungan, bukan mudah untuk kita sedar yang kita ada sakit. Sampaikan dihantar ke kecemasan, selepas gagal Viva, selepas itu baru kita perasan, oh, aku gagal Viva ni bukan sebab aku tak pandai, disebabkan oleh gejala-gejala kemurungan. Kita masih lagi ingat kemurungan itu hanya kesedihan, tetapi kemurungan merangkumi gejala yang lain termasuk cara kita punya kebolehan untuk kita berfikir, kita tidak lagi rasa keseronokan, motivasi kita dah tak ada, tenaga tak ada dan kita tak boleh jadi diri kita sebagaimana sebelumnya dan mengganggu kita punya fungsi, performance kita. Bayangkanlah Dr. Farhan yang ada ilmu sedikit tidak dapat kenal gejala pada waktu itu. Bayangkanlah masyarakat di luar sana yang tidak ada. Dan selepas itu, kita tahu juga kemurungan itu mungkin jadi gejala sindrom tetapi diagnosisnya mungkin berbeza. Mungkin dia ni major depressive disorder iaitu klinikal kemurungan klinikal ataupun mungkin juga adalah kemurungan tetapi gejala untuk diagnosis bipolar. Mungkin juga ada diagnosis yang lain. Sebab itulah saya nak highlightkan betapa pentingnya untuk kita mendapatkan pemeriksaan daripada mereka yang boleh memberi diagnosis. Selepas itu kita boleh buat treatment plan dan kita boleh bagi rawatan yang optimum dan mengelakkan komplikasi. Dan salah satu komplikasinya apa? Farhan tidak menjadi seorang doktor. Itu adalah side effect of kesan sampingan daripada tidak mendapat rawatan yang optimum. Kita kadang-kadang ni bila cakap pasal penyakit kemurungan lah, apa yang kita tahu, mari makan ubat nanti side effectnya macam-macam ni. Padahal kita tidak tahu side effect of tak dapat rawatan yang optimum itu pun banyak. Contohnya, dibuang kerja, runtuhnya rumah tangga, kawan-kawan dah menjauhkan diri. Itu pun kesan sampingan daripada tak dapat rawatan kan? Jadi itulah yang ni. Dan perkara gejala yang dialami oleh mereka yang melalui proses yang perubahan dalam kehidupan mereka daripada tak jadi houseman jadi houseman, adjustment. Setiap orang daripada kita ada adjustment dan bila adjustment kita tidak boleh adjust dengan bagus, kita punya stress level kita tinggi, tapi tak bermakna kita ada gejala kemurungan. Sebab itu bagi saya pentingnya semua orang kena peka. Kita kena increase kita punya pengetahuan tentang gejala-gejala ini. Banyak dekat internet kan, banyak dekat yang kita boleh belajar. Tapi bila kita tidak pasti, dapatkan pengesahan. Itu yang saya punya point yang saya nak kata, nak bezakan sama ada kita ni sudah mengalami penyakit ataupun kesihatan mental kita tidak sihat ataupun sebahagian daripada hal yang kita jangkakan apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita anggap mencabar. Itu yang kita kena bezakan. Dr. Hazli nak tanya, sebab Dr. Hazli kata tadi untuk Farhan, dia mungkin ataupun siapa-siapa yang mengalami depression, mereka mungkin tak dapat merasai bahawa mereka ada depression. Tapi Farhan duduk di kalangan doktor, keliling dia semua doktor, houseman doktor, medical officer doktor, specialist doktor. Tapi kenapa kita jadi insensitif untuk tegur rakan kita bahawa mereka perlukan bantuan? Terima kasih Hafiz, soalan yang bagus. Kalau orang itu tidak sedar dan orang sekelilingnya kadang-kadang tidak perasan juga. Kerana apa? Salah satu sebabnya mereka yang ada kemurungan, yang ada anxiety, yang ada gejala-gejala psikologi penyakit mental ini, mereka sedaya upaya untuk nak cover, tak nak bagi nampak, takut nanti dia orang punya pakar, kawan-kawan memandang rendah pada mereka, kata dia orang ni dah tak betul, dah gila, dah apa-apa lagi. Jadi mereka akan cover betul-betul supaya tak nampak.
Jadi orang sekeliling tak perasan. Masuk bilik air menangis. Dalam kereta rasa menjerit sekuat hati. Bila orang tanya, how are you Farhan? I'm fine, I'm okay. Cakap tak okay pun bukan orang nak dengar. Orang bagi juga on call itu. Bagi MC pun 1 hari saja yang boleh guna. Jadi kita tahu, kita kadang-kadang itu tidak hanya mendengar tapi betul-betul bukan mendengar. Dan memperhati tapi bukan betul-betul memperhati. Sebab itulah penting untuk kita mempunyai skill, kebolehan empati. Barulah kita boleh meletakkan diri kita di dalam kasut orang tu walaupun saiz dia tak sama. Jadi kita cakap memang senang tetapi susah untuk orang yang mengalaminya. Kalau macam tu kenapa keluarga yang duduk dengan dia 20 yang duduk kerap tu tak dapat detect? Kerana mereka sedaya upaya tidak mahu keluarga tahu, takut menjadi beban, takut keluarga risau, takut itu jadi semuanya takut menyebabkan kita sembunyikan apa yang kita alami. Okey. Farhan, terjadi macam tu ke masa tu dulu? Yang betul. Memang masa tu apa yang saya rasa saya cuba perform yang sebaik yang mungkin. Okey. Jadi perasaan yang yang mana? Bila Farhan rasa trigger selain daripada yang kemasukan kat hospital tu kan, ada trigger lain tak macam orang lain bagi tahu bahawa Farhan dah kena pergi jumpa doktor, nampak macam depressed dan sebagainya masa tu? Ada pertolongan luar? Pertolongan luar tak ada sebenarnya. Ya. Semua kiranya inisiatif diri saya untuk bagi tahu kira diri saya dah memang perlukan pertolongan. Okay. Alright. Okay. Sebab dah limit. Itu maksud dia. Okay. Jadi doktor go on. Habiskan. Tak apa, teruskan. Okay. Dr. Vijay, saya pergi kepada Dr. Vijay lah sebagai wakil MMA kan. Kita dah dengar cerita Farhan dan saya rasa cerita Farhan adalah cerita sebab dia bukan dalam KKM lagi, so dia free untuk cerita apa yang dia ingat sebelum ni. So dan saya rasa ramai lah, kalau kau boleh nampak ramai Wan Nur Husna Auni ada cerita pasal dia punya tekanan, Wan Dahlia Khairin ada dia punya tekanan dia dan sebagainya. So berapa banyak Dr. Vijay rasa dia punya bebanan kesihatan mental ataupun buli ni yang berlaku di kalangan pelatih berdasarkan pengalaman Dr. Vijay lah? Okay. Actually saya melatih sebagai doktor pelatih di Hospital Umum Sarawak, di mana saya dilatih. And pada waktu tu memang kalau nak katakan doktor pelatih memang sangat-sangat kurang. Kalau nak katakan saya rasa satu ward kadang-kadang ada mungkin 2 atau 3 doktor sahaja. So kalau nak katakan kes-kes buli tu memang berlaku di semua hospital. Saya rasa memang berlaku di semua hospital. Dan kalau nak katakan selalunya ramai doktor mengatakan menggunakan frasa pada zaman saya, pada waktu saya menjadi doktor, frasa ini kerap digunakan dan dibandingkan dengan doktor-doktor kini. Now, saya rasa frasa tu kita kena eliminate dahulu lah. Kita kena eliminate dahulu. Kita tak boleh gunakan frasa yang sama sebab kehendak pesakit, kehendak kementerian, kehendak jawatan kita sebagai seorang doktor berubah mengikut masa. Dan kita tak boleh gunakan latihan yang kita alami sebagai satu shadow, sebagai satu bayangan untuk latihan yang digunakan untuk doktor-doktor pada waktu sekarang. Jadi kalau nak katakan kes buli memang berlaku tetapi kita kena cari cara nak menangani masalah buli di kalangan para doktor pelatih dan pada waktu yang sama kita kena bagi ruang. Sebab kalau nak katakan ruang bagi ramai doktor pelatih, kalau kita perhatikan dalam 1 bulan ini banyak kes-kes yang timbul. Tapi mengapa 1 bulan ni? Mengapa tak sebelum ni? Sebab saya rasa satu masalah besar yang kita tidak ada dalam sistem kita ialah sistem aduan. Bagi pihak MMA kita ada sistem helpdog yang kita katakan satu sistem di mana para doktor dapat melaporkan sesuatu kejadian yang berlaku di hospital ke di mana-mana tanpa proses di mana pengenalan diri doktor tersebut tak
tak diberitahu kepada siapa-siapa. Yang ini dia maintain sebagai sulit. So kita ada headlock daripada MMA. Selain daripada itu kita ada CISPA juga. Tapi mengapa ramai tak komplain dengan CISPA? One of the problems yang kita kenal pasti ialah at the moment jangka waktu untuk satu komplain tu diselesaikan mengambil masa at least 15 hari bekerja. Now kalau kes tu adalah satu kes sexual harassment untuk sebagai contoh, 15 hari bekerja tu sangat-sangat lama. Kita tak boleh tunggu 15 hari bekerja untuk satu kes sexual harassment. Nombor 3 adalah walaupun dikatakan pengenalan diri itu akan di-maintain sebagai sulit, tetapi risiko seseorang doktor itu menceritakan perkara sebenar memang masih ada. Memang masih ada dan di setengah-setengah jabatan, doktor tersebut akan dia akan dikenal sebagai dipulaukan satu, nombor 2 dia akan dibuli juga. Dia akan dibuli, and then nombor 3 kadang-kadang dia orang takut extension juga. Especially pada waktu ini di mana kita ada sistem kontrak. Once seseorang doktor tu dah kena extension, automatically dia orang nak dapatkan extension of contract atau permanent position sangat-sangat kurang. Jadi so kalau nak katakan extension ini menjadi satu stumbling block lah bagi semua doktor. Dia orang takut. So at the end of the day what happens is dia orang tidak lapor. Walaupun dilaporkan, risiko dia orang bertugas dalam department yang sama tu masih ada. Risiko dibuli, risiko di-extend, risiko dipulaukan. So I think these are things, ini adalah antara perkara yang kita perlu we need to think about all of this, I think. Alright. Yeah. Thank you Dr. Vijay. Kalau kita fokus pada apa yang Farhan kata tadi kan, dapat MC daripada 3 dikurangkan oleh ketua dia sendiri, ketua HO pula tu, jadual, mana power concentration, kadang-kadang MO boleh ugut supaya boleh extend dan sebagainya. So apa yang kalau seseorang tu mengalami sekarang ni, HO alami, dia kata ketua dia macam tak ada kepada dia, MC dikurangkan dan sebagainya, ada avenue yang dia boleh gunakan? Actually ketua HO tak boleh batalkan MC. Okay. Ketua HO tak boleh batalkan MC. Kalau kita perhatikan pun biasanya MC akan ditandatangani oleh seorang pegawai perubatan berdaftar. And firstly, itu tidak boleh dibatalkan. Ketua HO for sure tak boleh batalkan MC dengan sewenang-wenangnya, for sure. Itu satu. Nombor 2, Dr. Farhan, saya tak pasti kalau ada jumpa dengan ketua bahagian atau tidak pada waktu itu. Tapi actually benda ni dapat diterangkan kepada ketua bahagian. Dan kalau benda ni masih tidak diambil tindakan, actually boleh dilaporkan kepada pengarah hospital. Memang ada sistem dia yang tersendiri dan sepatutnya sebab saya hairan juga bila saya dapat tahu ketua HO yang batalkan MC dan mengurangkan kepada 1 hari. Memang setahu saya memang tidak dapat. Tapi ni 10 tahun lepas lah kot, harapnya tak adalah. Farhan, masa boleh... Hafiz, boleh saya tambah je Hafiz? Sila Azri. Pasal MC ni kan, MC, kita sudah tidak menghormati MC tu. Bila diberi 3, patutnya MC itu dia beri, orang itu sudah dilepaskan tanggungjawab untuk melakukan pekerjaan disebabkan oleh ketidakmampuan melakukan itu, disebabkan oleh medical condition, apa sajalah, physical or psychological. Sekarang ini, kalau bagi MC tambah pula waktu bekerja, work from home. Berapa ramai yang bila doktor bagi MC, majikan tak terima. Bukan di hospital, di mana-mana tempat juga berlaku. Dan sekarang ini masuk hospital pun masih lagi diharapkan menjawab email. Kerana apa? Working from home, working from hospital. Jadi kita kena patah balik kepada basic, menghormati tanggungjawab yang diberi, menghormati MC itu sendiri. Kita tahu banyak kejadian orang yang MC palsu apa semua, tetapi kita kena patah balik kepada itu. Jadi tidak patut bila seseorang itu dibagi MC cuti rehat dan tidak dibenarkan untuk menggunakan cuti itu. Kalau mereka sendiri yang tidak mahu bercuti tak apa. Tapi kebanyakan mereka yang ada penyakit psikiatri, depression ke anxiety,
Saya nak bagi dia MC pun, kita kena pujuk dia. Tolonglah ambil MC. Dia orang malu tak nak, nanti rakan sekerja semua kata nanti saya ni sengaja nak cari alasan. Itulah. Tapi bila sakit fizikal, patah tulang, tak malu nak ambil MC. Walaupun berbulan-bulan, tak apa. Tapi kalau kemurungan, anxiety, malu nak ambil MC. Dan yang sedihnya, majikan juga tidak menilai MC apabila diberi oleh pakar psikiatri. Sedih kan? Saya ni doktor, sama level je dengan pakar-pakar yang lain. Tetapi diskriminasi berlaku, stigma berlaku. Okay. Dr. Hazli, komen sikit pasal saya tahu even di kalangan HO sekarang pun, kalau MC sebab patah, dia macam MC lah. MC psikiatri, dia macam kena tulis report at the end of the attachment tu kepada KKM. Hafiz, orang yang ada kemurungan ni kan, kalau boleh doktor tu boleh tak jangan ada job klinik psikiatri. Psikiatri, betul. Dia malu nak bagi tahu saja orang tahu. Jadi maknanya apa? Kita kena ubah kita punya mindset. Semua orang. Tidak ada bezanya di antara sakit fizikal dan sakit mental. Tidak ada. Sepatutnya kan tidak ada lagi stigma di antara kita. Patut jadi tajuk filem. Tidak ada tapi lagi sekarang stigma. ni masih lagi lah kan? Masih lagi. Kalau tak ada perbincangan ni Hafiz. Kalau stigma tu tak ada. Okay. Itulah sebab itulah antara kerisauan HO yang saya pernah jumpa adalah dia takut pergi jumpa psikiatri, kalau kena MC dia masuk rekod dan kena tulis kat KKM dan sebagainya. Betul Dr. Vijay? Ya, Boleh saya tambah? Ini sebenarnya berlaku kat saya. Silakan. Ini yang berlaku ke saya sebenarnya selepas saya dapat diagnosis. Yang MO yang toksik ni dia akan perli. Aku sabar kau sebab kau ada penyakit. Salah satu ayat dia gunalah. Ada lagi yang word-word yang menyindir bila ada penyakit ni. Farhan rasa itu sebab kalau nak kira dia akan belajar lah semua ni kan. Patutnya mereka dah diajar bahawa kena ada empati, apatah lagi kepada sama-sama pekerja. Kenapa dia orang jadi macam? Dengan pesakit, dia macam ada personality lain, dia jadi baik, dia boleh cakap elok-elok, tapi dengan rakan sendiri yang patutnya lagi kita jadi rapat, berlainan dia punya dia punya layanan dia. Sebab apa yang berdasarkan pengalaman saya lah, apa yang stigma di kalangan doktor-doktor ni, bila ada psikiatrik ni maksud dia adalah lemah. Jadi dia tak boleh bezakan antara penyakit, maksud dia penyakit psikiatrik ni untuk doktor yang lemah. Siapa yang dapat psikiatrik dia lemah, dia tak layak jadi doktor. Itu dia punya stigma. Okay. Dr. Vijay pun psikiatris kan? So bayangkanlah kalau di kalangan pengamal perubatan pun kita masih lagi ada stigma mengenai sakit psikiatri, apatah lagi kalau kepada orang awam terhadap orang yang ada sakit psikiatri lah. So tu lagilah banyak stigma kan. Okay. I think stigma tu macam Dr. Hafiz bagi tahu tadi. Memang kalau nak katakan dalam lingkungan 5 tahun for the past 5 years, saya rasa stigma ini tak pernah berubah. Terus terang saya cakap, memang tak pernah berubah. Kalau kita tadi Dr. Farhan ada beritahu persepsi tak perlu cakap masyarakat, persepsi doktor pun kalau seseorang tu ada masalah psikiatrik dia lemah. I think statement ni sangat-sangat betul. Sangat-sangat benar, because bila kita dapat tahu seseorang tu jalan masuk ke klinik psikiatrik, kita dah tahu dia ada masalah. So kita label dia sebagai seseorang yang bermasalah. So bila kita dah label seseorang tu macam tu, bila dia nak balik ke ward, dia nak buat kerja dia pun, of course sebab stigma tu kita akan layan dia berbeza. And saya pernah juga temui orang yang tak nak berkawan dengan orang yang ada masalah psikiatri. Sampai diorang di-isolatekan, diorang dia macam tadi you cakap dipulaukan. I think that's the right word, dipulaukan sebab masalah psikiatrik. So I think the stigma tak pernah berubah. Tak pernah berubah di kalangan doktor and apatah lagi di kalangan masyarakat. And tadi Dr. Hazli ada bagi tahu tentang CHOP. I think benda ni seluruh Malaysia lah, tapi katakan satu klinik, 2 klinik, seluruh Malaysia. Semua orang takut nak lihat CHOP psikiatrik. Sehingga
kadang-kadang kita kena buat 2 job. Sebab satu tu tak ada perkataan psikiatrik. Oh ya ke? Macam tu sampai macam tu? Terpaksa. Kadang-kadang diorang tak nak job psikiatrik. So, ini merupakan satu masalah yang umum saya rasa di seluruh Malaysia. Okay. And kalau kita perhatikan negara-negara yang dah membangun, contohnya like saya tak mengagungkan like Amerika Syarikat dan all that, tapi di sana masalah psikiatrik tu diambil sebagai masalah tekanan darah, masalah kencing manis, it's very normal. Dia sangat normal supaya kita jumpa seorang psikiatrik. Saya juga tahu ada klinik yang diorang terpaksa membawa masuk pesakit daripada back door, bukan front door, sebab orang akan datang. So I think stigma is a huge thing that kita kena lawan. Kalau saya petik Fitri Amir komen daripada Facebook, sebab ni pandangan daripada orang awam lah kan. So maknanya kalau ada doktor yang pernah ada sakit mental, takkah ada risiko kepada pesakit? Mungkin Dr. Hazli nak jawab lah kot. Ada. Okay. Dia kerisauan tu ada di lakan orang awam. Okay. Dia kalau orang itu ada kencing manis, kalau gulanya tak kontrol, dia hypo, dia tak boleh berfikir dan dia tak boleh bekerja. Dan dia pun akan buat keputusan yang tidak tepat bila merawat pesakit dia. Tetapi apabila kencing manisnya, diabetesnya dirawat, dijaga, dia macam tidak ada masalah kencing manis itulah. Sama juga, mereka yang ada penyakit mental, penyakit psikiatri, dan kita kena tahu penyakit apa. Adakah kemurungan, panic disorder, bipolar, dementia, apa. Jadi kita kena tahu spesifik dia tu apa, dan yang lagi penting, mereka itu mendapat rawatan optimum ataupun tidak. Selepas mereka mendapat rawatan optimum dari segi kombinasi antara biological, psychological, social and spiritual element, dan mereka boleh berfungsi seperti sebelumnya, entah-entah lebih baik lagi daripada sebelum mereka dapat penyakit itu. Jadi tidak ada masalah untuk mereka menjadi doktor yang baik. Dan macam Farhan cakap tadi, waktu dia buat houseman, dia ada kawan dia yang ada attitude problem. Itu entah-entah jadi doktor, jadi pakar apa kawan tu. Yang kita jujur tapi ada masalah ni tak dapat jadi doktor. Jadi, the whole idea, tidak ada sebab kenapa mereka sama ada doktor, engineer, lawyers, suri rumah ataupun sesiapa saja yang mengalami penyakit mental tidak boleh berfungsi sebagaimana orang lain. Dengan syarat penyakitnya itu dirawat pada tahap optima, sebabnya mereka menjadi seseorang yang boleh menghulurkan tenaga dan sumbangan kepada negara kita. Okay. Kalau kita mendapat rawatan daripada peringkat awal, mencegah komplikasi dan kita teruskan rawatan itu. Itulah yang kita tidak lakukan. Dan kita tengok mereka yang tak dapat rawatan. Itu sebablah mereka melakukan banyak masalah. Pukul orang sana sini, buat satu sebab tidak mendapat rawatan. Tambah pula ada pengaruh pengambilan dadah yang terlarang, yang selalunya berlaku apabila tidak mendapat rawatan yang sepatutnya. Perfect comparison. Dr. Hazli, sementara Dr. Hazli baru lepas cakap kan, saya nak tanya ada satu di mana, what is it? There's a quote macam bullies breeds bullies. Di mana katanya orang yang dibuli, dia faham bahawa bila dia dibuli, maka dia tak patut membuli orang lain. Tapi somehow orang yang dibuli bila dia besar ataupun even among doctors, dia dah rasa kena bully, dia rasa dia tak patut. Lepas tu bila dia besar, dia rasa dia patut bully orang lain pula. Betul. Sama konsep orang yang abuse, pendera akan jadi pendera. Orang yang lahir daripada keluarga ayahnya dulu pendera, kemudian dia tu akan menjadi pendera apabila dia kahwin nanti. Dan kita nampak pattern ini berterusan. Dia bukan sekadar genetik, nature and also nature and nurture. Dan selalunya apa yang berlaku kan, Hafiz, kita tengok
bully dekat sekolah. Musim ni, besok lepas ni, sekarang ni bully dekat doktor. Bila doktor dah kurang, dah suam-suam kuku, bully pasal sekolah pula keluar balik bila ada kes yang ni. Jadi macam Dr. Vijay kata, benda ni dah lama. Macam Farhan cakap dah lama. Cuma dia datang ikut musim. Bila kita boleh gunakan isu ini untuk kepentingan sesuatu lah. Yang kita tak mau cakap pasal tu pula. Tapi memang pun kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, contohnya bila mereka yang mangsa yang kena bully, kita kena bantu, kita kena kurangkan impact kepada psychological impact kepada mangsa itu. Kepada mereka yang pembuli, selain daripada mereka mendapat hukuman yang setimpal, kita juga kena melakukan pemeriksaan, nak tahu apa yang buatkan dia ni jadi pembuli. Kadang-kadang faktor yang kita nak kena boleh ubah, modifiable factor, kita kena ubah. Dan kita kena lakukan sesuatu. Tidaklah kita hanya menghukum, tetapi kita memahami dan mencari solusi supaya mengelak daripada membuli lagi. Dan yang keduanya, orang-orang yang melihat buli itu berlaku, bystander effect, apa dia buat? Mereka itu adalah majority. Diorang tak buat apa-apa. Malahan, diorang tu kadang-kadang boleh buatkan orang yang dibuli itu menjadi lebih terkesan sebab tidak dibantu. Kita yang melihat tak buat apa-apa. Itulah yang kita kena tanya pada diri kita. Dan di netizen bagus. Komen dekat macam-macam komen. Hanya secara online saja. Bila come to action, masing-masing tak buat apa juga. Jadi the whole idea dengan kita ni, we always keep talking. Walkingnya bila? Runningnya bila? Action no. That's the whole idea. Nanti datang lagi. Nanti I'm pretty sure in 2 years time, Hafiz invite saya lagi dekat TV ni cakap benda yang sama juga. Tak ada apa-apa perubahan. Sebabnya we are only talking. So what the action that's going to happen after this? Boleh tak? Lepas ni kita mula buat sesuatu lah. Tak boleh nak cakap saja. Penat. Habis air liur saja. Tak ada apa. Dr. Vijay, macam mana nak running and walking? I have to refer to you. Okay, first saya nak komen sedikit tentang soalan tadi dahulu lah. Yang soalan tentang jika doktor pernah ada sakit mental, tidakkah nanti akan ada risiko kepada pesakit? Saya setuju dengan Dr. Hazli sepenuhnya. Memang risiko tu memang ada. Tetapi actually kita ada polisi yang dah ditetapkan oleh Majlis Perubatan Malaysia. Management of Impact Doctors memang dah tertera dengan jelas dalam guideline tersebut, di mana ada perbezaan yang ketara antara doktor yang mempunyai masalah psikiatrik satu dengan masalah inkompetensi. Dua benda ni berbeza and kalau dikatakan seseorang tu ada masalah kesihatan mental, biasanya daripada for example psychiatric illness, masalah saraf, masalah penyalahgunaan dadah, atau kelainan fizikal. So katakan seseorang doktor tu mempunyai masalah-masalah tersebut, dia akan dinilai oleh Majlis Perubatan Malaysia. Memang ada sistem dia orang tersendiri, dan kalau dah disahkan stabil atau kalau dah dikatakan memang seseorang doktor tu dapat praktis, dapat berlatih, actually sememangnya tak ada masalah langsung. Memang tak ada masalah. Ramai yang ada persepsi bahawa seseorang doktor kalau dikatakan ada masalah sakit mental tidak dapat melatih. Actually sepatutnya boleh, bukannya langsung tak dapat. Tetapi kita ada guideline kita yang seperti yang tertera dalam Malaysian Medical Council lah. Dia ikut Medical Act 1971. So kalau kita ikut terma-terma dalam guideline tersebut, saya rasa actually tak ada masalah langsung. And macam contoh yang diberi oleh Dr. Hazli tadi, kalau seorang doktor yang hypo, tak makan, dia pergi praktis, sama juga. Saya rasa lebih, kalau doktor tu pingsan lagi teruk daripada doktor yang ada masalah kemurungan. Sebab doktor yang pingsan depan pesakit, nanti pesakit pun rasa takut nak jumpa doktor. So saya rasa that is something that we have to clarify lah. Kalau ada kesihatan mental tak bermaksud langsung tak dapat praktis. Dia ada guideline dia tersendiri dan kita masih dapat melatih lah. Okay.
Dr. Vijay, ada Wan Nur Husna Auni tanya, adakah perlu ada prosedur setiap 3 bulan doktor perlu buat test psikiatri untuk kenapasi awal brewing problem? Mungkin ada questionnaire kot kan? Setiap tempat kerja saya rasa macam ada questionnaire pasal, tapi ialah dia tak compulsory. Ada ke Dr. Vijay? There's no specific question. Actually, kalau katakan seseorang tu kita suspect ada masalah mental, macam saya cerita tadi dalam in the Malaysian Medical Council punya guidelines, memang dah tertera dekat sana very clear yang kita actually dapat laporkan doktor tersebut, and then doktor tu perlu mengikuti what do you call this, screening yang di macam nak cakap, okay, katakan seseorang tu kita nak reporting tu boleh datang daripada organisation atau daripada seseorang. So contoh State Health Director dia dapat ambil tindakan, atau siapa-siapa yang in charge of the private healthcare facility. Even MMA pun boleh melaporkan seseorang tu kalau dia ada masalah kesihatan mental. So buat masa sekarang we don't have a specific procedure setiap 3 sampai 6 bulan, but katakan doktor tersebut merancang untuk plan tersebut, yes. But otherwise we don't have a specific questionnaire ke apa tu untuk seseorang doktor. Okay, right. Farhan, nak tanya, sekarang dah 10 tahun bukan 10 tahun, 7 tahun dah keluar daripada medicine kan? Ya, betul. Ada ingat lagi ke isu-isu medicine kalau terjumpa anak-anak ke ataupun adik-adik sakit? Ilmu masih tak hilang lagi. Ya ke? Ada niat lagi ke macam one day I want to consider or reconsider? Untuk masa sekarang ni tak ada lagi lah. Farhan rasa ada banyak perubahan tak sejak keluar daripada medicine 7 tahun lepas dengan sekarang, berdasarkan kawan-kawan cerita pasal isu buli dan sebagainya? Ada perubahan ataupun sama je? Sebenarnya lagi teruk. Sebab apa? Dulu at least masa zaman saya, dia tak ada kontrak. Sekarang kontrak. So lagi senang untuk ditekan compare dengan sebelum ni. Okay. Dengan menggunakan isu kontrak itulah? Ya, betul. Okay. Tak tahu. Mungkin betul lah. Farhan ada kawan-kawan kerja overseas? Houseman? Tak ada. Tak ada, okay. Sebab ingat nak tanya comparison lah, siapa yang kerja sebagai internship kat overseas. Dr. Vijay, Dr. Hazli ada cerita-cerita pasal overseas punya training? Okay, kalau kita tengok kan, dia daripada kajian yang dibuat, banyak kajian yang dibuat tentang bully dekat tempat kerja kan. Itu memang ada, dan kita tengok kalau tengok di kita boleh dapat bila kajian dibuat di Australia, UK, Amerika, negara-negara ASEAN, Jepun, Korea, Pakistan, kita akan dapat dia punya prevalence, kita katakan jumlah mereka yang terkesan yang mengalami bully di tempat kerja, termasuk di kalangan doktor junior doktor ni, memang peratusan dia lebih kurang sama. Jadi kita kena bukan saya nak kata kita tidak ada benda itu. Ada sama, tetapi the definition of bully sendiri tu masih tidak berapa jelas kan. Dan kadang-kadang dekat sana tu bila kita tersentuh sikit bahasa tu pun dah consider bully di negara tersebut. Dan ada negara tu yang tinggi lagi dia punya peratusan, dan kita tengok contohnya macam negara barat yang akan mendapat terkesannya di kalangan wanita, gender memainkan peranan, dan juga minority group, contohnya black and Asian doktor terkesan lebih dari segi bully. Jadi ada maknanya tu ada saja di mana-mana, walaupun kita kata sepatutnya negara itu di mana lebih prihatin, lebih apa, tidak. Maksud saya kata kebolehan membawang ini sama rata, tak kisah di mana, membawang juga, membuli juga. Jadi kita yang lebih penting untuk kita apa yang kita, bagi saya lah, apa yang kita boleh buat sekarang? Adakah sesuatu yang kita boleh buat? Adakah whistleblower akta yang ni kita boleh buat di hospital ini? Kita perlu tak perkuatkan lagi occupational health unit HSC untuk kita buatkan di psychosocial hazard ni.
bully is a psychosocial hazard dan mana bukan sekadar noise, chemical, bukan not just hazard. This is psychosocial hazard. Can we do something about it? There is a SOP yang kita kena buat. Tadi ada macam platform untuk kita membuat aduan tanpa terjejas kepada mereka yang membuat aduan itu dan kepada mereka yang memberi dikatakan allege macam dituduh untuk jadi pembuli. Kita kena ada elemen untuk nak faham dan nak mengetahui, bukannya untuk menghukum daripada awal. Ini yang kita kena ubah secara perlahan-lahan. Tak akan ada cepat. Kita pula nak semua cepat. Jadi the whole idea adalah kita kena faham bila kita ada membuli itu tujuannya apa, mengajar ataupun memang untuk mendapat keseronokan kepada mereka yang membuli itu. Sebab itulah lagi lebih banyak yang perlu kita faham, bukan sekadar nak label saja. Dan lagi penting impact kepada mereka yang dibuli itu, jangka masa panjang dibantu ataupun tidak, ataupun setelah 3 bulan tidak ada siapa ambil tahu. Benda-benda ini yang kita kena buat dan kena lakukan. Bukan hanya sekadar nak tengok berapa ramai yang bully ni berapa, hospital ni berapa percentage. Jadi kita hanya bercakap tanpa ada langkah susulan. Itu yang kita kena fikirkan sekarang bagi saya. Terima kasih Dr. Hazli. Itulah Dr. Vijay, tadi tak terjawab lagi soalan. What's next? What do we want to do? Macam Wan Dahlia Khairy ni ada sebut, dia kata we need to change our approach and syllabus in medical school to include empathy skills, right-based approach and everything. And I do think that we do have empathy skills being taught in the medical school. Tapi macam saya kata tadi lah, bila orang fresh masuk ke tempat kerja, walaupun budaya sebelum tu mereka adalah jenis tak ada bully, very empathetic, tapi bila masuk tempat kerja, semua orang klinik kita macam jenis tak ada empathy ataupun kurang empathetic, dia akan lama-kelamaan kita berubah menjadi orang macam tu. So your comment on the comment by Wan Dahlia and perhaps what next? I think that's a very good comment. I think kita memang kena ubah daripada medical school, and even before that, because ramai doktor, even dalam batch saya, dalam junior batches and all that, diorang jadi doktor bukan sebab diorang nak jadi doktor. Diorang jadi doktor sebab dipaksa oleh ibu bapa. Technically in a lot of families, especially from where I come from dulu, ramai yang mengagungkan profession doktor, lawyer, engineer. Those three. Kalau jadi doktor, lawyer, engineer memang market tinggi lah, saham tinggi macam tu. So I think we need to change. We need to change that. Ibu bapa tak boleh paksa anak-anak masuk medical school. That's the first thing. And then even in medical school, we need to explain to people what is medical life. So medical school tu, of course, that's a theory part. But bila dia datang kepada practical, we can't expect to leave like macam pukul 5 petang kita habis kerja, pukul 5 sharp we have to leave. I think this cannot happen in medical life because memang susah because kadang-kadang patient collapse and we can't walk out the door at 5 p.m. if a patient collapse exactly at that point of time. So I think we need to do this. We need to educate. Kita kena inform the people who are choosing medicine as a profession what medicine is. I think this is the first step. So benda macam tu boleh datang daripada medical school, which I totally agree with Wan Dahlia Khairy. The next thing I think we need to do is kita kena tubuhkan satu independent committee. This independent committee memang daripada dalam MMA kita dah discuss and kita dah bentangkan kepada healthcare task force as well. Yang independent committee ini mesti bertindak, number one, bebas daripada how you say meddling lah, basically bebas daripada siapa-siapa yang terlibat secara langsung dalam kes tersebut. Okay, that is one. Kalau boleh kita cuba gabungkan NGO and other groups and all that, even Suhakam for example, Human Commission Rights and all that, we need these kind of people, human resource. I think it's a good move that YBKJ had included Human Resource Ministry dalam task force dia. Of course, we hope that medical associations were inside as well. But I think human resource is a good thing to do as well. And independent committee ni mesti bertindak laju. Kalau kita perhatikan tadi saya dah bagi tahu like CISPA kadang-kadang mengambil masa 15 hari bekerja and setengah-setengah komplain yang pergi ke MMC mengambil lebih daripada itu. Why? It's because of the backlog. Because too many things. Satu badan tu mempunyai terlalu banyak benda nak selesaikan.
So kita kena form satu independent committee. And then besides this, I think in training itself, kalau kita perhatikan sikap pembuli tu, kebanyakan masa dia orang pernah kena bully. So kepada doktor-doktor yang pernah kena bully, ada dua versi lah, kalau saya boleh katakan dua versi. Satu yang diorang akan buat juga kepada junior-junior diorang. Oh, saya dah rasa macam ni, saya kena buat balik. And ada lagi satu kumpulan di mana, oh, saya dah kena macam ni, saya tak nak orang di bawah saya kena macam ni lagi. So there's two versions. Now, saya baru dikongsikan daripada kawan saya tentang sistem di Australia, di mana sekarang Australian healthcare, diorang ada satu sistem di mana bully zero culture of excellence. Diorang dah tubuhkan program ini, di mana program 36 bulan. Dia bukan program 1 bulan, 2 bulan macam tu. Because I think macam Dr. Azli ada bagi tahu tadi, program 1 bulan, 2 bulan, kalau kita buat macam tu, 3 tahun lepas ni panggil kita balik untuk show macam ni, memang kita akan cakap benda sama. So di Australia diorang dah tubuhkan satu program untuk zero bully tolerance. And program ini akan mengajar para pekerja macam mana kita nak treat, macam mana kita nak review diri kita sendiri, macam mana kita nak progress for the future, macam mana kita nak create a healthy working experience for pekerja-pekerja, dan macam mana kita nak practice benda ini, macam mana kita nak how do we react to this. So katakan kita ada masalah dekat tempat kerja, how do we react to this. So I think it's a good approach. Mungkin negara kita dapat we can try to emulate the same thing that Australia is doing, kalau boleh. And maybe, who knows, 3 to 5 years down the line, we won't be talking about bullying anymore. We hope. Well, hopefully so. Tapi lah, sejak saya sekolah universiti kot, benda ni dah ada. So it wasn't from in the medical fraternity only. It happens in other places as well. Yep. Yelah. Apa dah blank. Tengah nak tanya tadi. Dr. Vijay. Okay lah, saya rasa dah ada about 10 minutes more. So saya nak tanya ni kot, Farhan. If you are seeing those who did what they did to you before, now, I'm sure they know lah kot, that you have mentioned certain things. What would you say? I mean, if you can turn back time, would you have done things differently? And I know we're talking about the past, tapi lah, it is a good past that we can discuss pasal orang lain akan mengalami apa yang Farhan rasa juga. Boleh repeat balik tapi dua benda. Satu adalah kalau benda ni terjadi masa zaman dulu, now that you know dah 7 tahun, dah 10 tahun dah, would you have done differently? And then what's your advice if let's say other people are suffering or are dah mengalami apa yang Farhan rasa sekarang ni, apa nasihat Farhan kepada mereka? Satu je, pembuli tetap akan membuli. Jadi satu je, yang dibuli perlu maksud dia create satu macam team yang boleh support each other. Okay. Sampai yang pembuli itu akan stop sendiri. Sebab kalau kita cakap, dia takkan sedar yang dibuli sebenarnya. Dia dah jadi macam habit dia. Kalau orang tak pakai ayam, Yelah, Farhan rasa sebab kadang-kadang sebagai pembuli, orang yang dianggap membuli pun kadang-kadang dia tak rasa dia membuli sebab dia rasa ni biasalah kot, dah jadi doktor kenalah ganas-ganas sikit, kena marah-marah sikit, kena pastikan kalau saya tak buat macam ni, you tak akan buat kerja yang betul. So that mentality still there sebab that's the only way I can train you to become a good doctor. Tapi adakah itu boleh cara itu boleh menjadikan a good doctor? In assumption. Okay, Hafiz, Hafiz, saya nak tambah sikit. Boleh macam tu. Kalau orang itu kata dia buat macam ni sebab dia ni, tetapi selepas dia buat benda tu, dia kena pergi dekat orang tu, explain balik apa tujuan, apa sebab dia buat begitu. Dan kebanyakan mereka yang bully, mereka yang buat lebih daripada sepatutnya itu, tidak datang balik and then debrief orang itu apa tujuan dia buat. Itu yang buatkan mereka yang jadi mangsa itu tidak mendapat kebaikan daripada kesengsaraan menghadapi apa yang dia buat. Kalau semua pembuli itu
datang and explain, entah-entah dia orang akan sedar yang mereka buat itu tidak menepati apa tujuan yang mereka untuk cuba buat pada awalnya. Jadi kita kena muhasabah balik diri kita. Kita ada reflection, kita ada debriefing, tapi tak buat. Kalau buat benda itu, mungkin bukan jadi bully. Mungkin Farhan akan faham kenapa mereka macam tu. Tapi saya suka sangat bila Farhan cakap ada satu tim yang menyokong. Itulah yang kita tak ada. Yang saya kata tadi, bystander effect. Yang 80% or maybe 90% yang melihat, yang nampak tapi tak buat apa-apa. Dia kena menjadi suara yang kuat. Sebabnya pembuli hanya minoriti. Tetapi yang mereka yang majoriti yang takut untuk lawan dengan pembuli itu. Dan itulah pentingnya kenapa kena ada team, connection, jemaah yang kita buat. Saya nak, walaupun Dr. Vijay kata jangan cakap pada waktu saya dulu, waktu zaman saya dulu, waktu saya buat houseman 2000, saya nak cakap benda ni juga. Waktu saya dulu, protective factors, kerja sama susah dengan sekarang. Entah lagi susah daripada sekarang waktu jadi houseman. Tetapi kekuatan di antara houseman itu, ukhuwah sesama houseman itu, tak kira daripada uni mana dia orang datang, grad daripada uni mana, sama-sama membantu. Tak boleh cucuk nak masuk beranula, kawan lain datang tolong. Weekend, cuma kita orang datang tolong ambil darah walaupun dia tak on call waktu weekend tu, untuk sama-sama nak membantu. Kalaulah kita boleh pupukkan semula semangat keukhuwanan ke whatever kita kata ni, sesama houseman, sesama junior doktor, bukan nak mengampu, nak baik dengan MO ni, nak baik dengan pakar ni. Kalau kita boleh pupukkan semula semangat itu, kita boleh memberi bantuan. Walaupun pembuli itu datang, tapi kalau sama-sama dapat defend and then bantu yang itu, insyaAllah dapat menamatkan housemanship itu dan menjadi seorang doktor. Kalau selepas dia tamat housemanship, dia decide tak nak jadi doktor, terpulang pada orang itu. Tapi jangan disebabkan oleh benda yang tak sepatutnya menyebabkan mereka tak mendapat mencapai hasrat mereka untuk membantu orang lain. Itulah macam Dr. Hazli kata, sebab macam yang siapa kata tadi, Wan Nur Husna ni, bukan semua dapat terima bully sebagai sesuatu yang positif. That's the thing, I mean, kita pun masih lagi confused. Apa yang dikira bully, adakah kena marah tu dikira bully? So even definition of bully, kalau macam Dr. Hazli kata kat overseas pun kena marah macam pun kena tengking sikit dah dikira bully. Tapi kat Malaysia mungkin benda tu tak sampai tahap macam tu, kena macam ugut, kena tampar baru dikira bully. Ya, sebab definition of bully itu sendiri pun kita masih lagi tidak ada orang kata complete and concrete. Bully can be subjective, can be objective, depend on the situation, and then everyone say that yes, this is considered over that what expected, lebih daripada sepatutnya, dan ini dah kita boleh. Dan perception orang itu, contohnya Hafiz kena menjerit apa semua pun, lantaklah aku keluar masuk sini, keluar sini. Vijay kena sikit-sikit, wah macam ni. Tapi kalau orang tu sudah anggap bully, dah bully lah kot. Contohnya kalau kita tengok definisi from perspektif, daripada segi subjektif. Tapi kalau daripada objektif, ada dia punya soalan-soalan yang kita tengok dan kita hitung. Jadi kita kena integrate dua-dua perspektif ini untuk kita tengok bully. Dan yang pentingnya kita kena tengok juga intention, niat. Dan yang pentingnya impact kepada orang itu. Dan adakah action orang itu sudah melepasi culture dan juga rasional dan juga daripada apa yang kita sepatutnya. Jadi itulah the construct of bully itu sendiri pun kita tidak begitu ya. Jadi tetapi kita tahu macam mana bully itu sudah berlaku apabila orang yang terkena itu sudah. Dan sebab itulah pentingnya untuk mendapat orang yang untuk dia cerita supaya orang itu boleh memberi perspektif sama ada ini sudah melebihi dan kita kena lakukan sesuatu untuk menghentikan bully ini. Dan kadang-kadang bully itu bukan berterusan, hanya berlaku sekali tapi sudah cukup untuk memberi kesan jangka masa panjang. Baik, okey. Terima kasih Dr. Hazli. Saya tahu masa tak cukup. Saya boleh tanya Dr. Vijay tapi saya rasa tanya Dr. Farhan kot. Yang bukan rumors ataupun ura-ura lah. Orang menggunakan ayat macam
HO zaman sekarang dah lembik ataupun dah generasi lain. So mereka yalah dia gunakan stigma-stigma macam tu terhadap generasi sekarang. Setakat mana Farhan rasa benda tu betul ataupun setakat mana benda tu adalah you have to face perubahan zaman dah berlaku, so tak boleh nak guna cara lama dah. Farhan sebagai orang yang untuk itu saya tak nafikan lah generasi sekarang dia tidak dari segi mentally dia tidak se-tough yang generasi sebelum ni. Maksud dia bukan tough dari segi berlari ke tak. Maksud dia kita punya macam dulu zaman-zaman 80-an ke bawah kena marah dengan cikgu tu biasa. Balik rumah bila cerita kena marah lagi dengan ayah. Tapi sekarang terbalik. Bila kena marah dengan cikgu dia jadi isu lain pula. So itu didikan daripada rumah lagi menyebabkan generasi jadi macam sekarang ni. Jadi bila generasi macam tu kita terpaksa adjust kita punya cara mengajar dengan situasi sekarang. Kalau kita ajar macam zaman dulu dia tidak akan sampai apa yang kita ajar sebab in the end kita punya goal is to learn to teach the young people. Kalau kita ajar tapi tak sampai tak ada guna. Is it a good thing? Perubahan zaman? Ada good, ada bad. Sebab kalau the good thing is our generation is fast learning compare dengan generasi sebelum ni. Cuma in a different way. Jadi menyebabkan mereka tidak boleh pressure on something yang macam kalau orang dulu kita boleh marah, boleh tu dia boleh tahan. Sekarang budak-budak tak boleh tahan. Tapi dia orang belajar cepat compare dengan generasi sebelum ni. So ada good, ada bad. Tapi we just take a good thing je. Yang bad thing kita try buang. Okay. Alright, so saya rasa dah 10.35. Terima kasih atas semua panel. Saya rasa saya bagi 1 minit kot setiap orang untuk buat rumusan ataupun kata-kata akhir. Start dengan Dr. Vijay dulu. Kata-kata akhir mengenai kesihatan mental di kalangan pelatih. Silakan. Okay, thank you. Okay, daripada saya rasa saya ada message untuk dua orang lah. One is untuk pembuli dengan yang kena buli jugalah. Untuk kumpulan yang membuli, saya rasa kita perlu sedar that we live in a world that is changing every day. Kita tak boleh harapkan semua orang sama dan pada waktu yang sama, orang yang kita buli mungkin adalah orang yang kita rawat atau orang yang akan merawati kita dalam masa yang akan datang. Jadi kalau boleh, I think teaching dan scolding adalah satu benda berbeza daripada membuli. So kalau boleh, kita mengajar. Kalau perlu marah, saya tak nafikan marah tu tak betul ke tak salah ke. I mean it really depends macam tadi Dr. Azli cakap. It really the fine line of the definition of bullying tu sangat-sangat it's very thin, very narrow. Jadi yang paling penting message saya kepada yang membuli tu, kalau boleh kita jangan cuba tunjukkan macam mana cara kita dilayan dahulu, nombor satu. Dan kalau boleh, kita ajar dan jangan membuli. Itu satu. Untuk golongan yang dibuli pula, there's a lot of support groups. There's a lot of friends. Kita kerja dalam satu department tu memang akan ada kawan. Don't keep it to yourself. Don't bottle everything. Sehingga kita kena hadapi kes-kes macam kes suicide, kes quitting from service, everything and all that. Jangan cuba botolkan perasaan anda. Okay, share it with your friends. Kalau boleh, cuba dapatkan a close support group and do not fear seeking help. Forget the stigma. If you need to get help, go and get help early. Jangan menunggu, because sometimes when we wait, that's a problem. And finally, complaints can come from multiple factors, multiple areas. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada SISPA, kita ada Hospital Grievance Committee, kita boleh complain dekat pengarah, we have helpdog in the MMA, we have multiple avenues. Use these avenues. Don't keep it to yourself, don't suffer on your own, because help is out there and there's a lot of ways that we can actually protect your identity. So use these ways to actually explain your emotions and feelings so that kita dapat memahami antara satu sama lain. I think that's all for me.
Okay, thank you very much Dr. Vijay representing SCOMOS untuk MMA. Dr. Hazli? Okey, doktor adalah satu profession yang kena sentiasa tepat, betul, sebab tidak mampu melakukan kesalahan. Perfectionist adalah satu trait yang diperlukan untuk menjadi doktor. Sampaikan kita semua hendak menjadi seorang doktor yang sempurna. Kita semua nak jadi perfect doktor. Tapi apa yang kita perlu ataupun yang kita mampu adalah menjadi seorang yang doktor yang baik, a good doctor. We don't want to be the perfect doctor. We want to be a good doctor, good enough doctor. Jadi, doktor adalah seorang yang sukar untuk menerima apabila mereka melakukan kesalahan. Dan orang sekeliling sukar untuk menerima sekiranya mereka yang dalam fraternity itu melakukan kesalahan. Padahal kesalahan adalah satu peluang untuk kita belajar daripada apa yang salah itu. Kalau kita berubah perlahan-lahan menjadi seorang doktor yang cukup baik dan memahami yang kita ada kebolehan untuk melakukan kesalahan dan belajar daripada kesalahan itu, bukan untuk mencari kesempurnaan. Dan kita kena sedar, kita kena bantu antara satu sama lain, dan daripada situlah kita boleh membuang mereka yang tidak mahu jadi doktor ataupun dipaksa jadi doktor yang akan mencemarkan reputasi doktor itu sendiri. Jadi, kalau kita sama-sama boleh melihat dan mempelajari daripada kesalahan yang kita lakukan dan tidak mengulang lagi kesalahan itu, itulah kekuatan sebenarnya, bukan kelemahan. Jadi, jadilah doktor yang cukup baik, bukan doktor yang terbaik, kerana good enough is the best. Terima kasih Dr. Hazli. Ayat tu cantik macam penulis skrip ke apa? Cubalah ingat ada bagus. tapi sebenarnya saya hanya bagus sebagai seorang doktor saja. Okay. Farhan, as somebody who yang pernah jadi doktor, still the doctor, you have the medical knowledge dan pernah mengalami apa yang jadi mangsa dan sebagainya. Silakan. Jadi apa nasihat saya kepada bakal ataupun housemate yang masih berkhidmat, jadi satu je. Penyakit psikiatrik ni seperti depression semua bukan datang tiba-tiba. Semua daripada build up punya stress. Stress can create depression. So before stress become a depress, you must channel out the stress. Especially zaman sekarang punya berbagai situasi di mana kontrak menyebabkan anda ditekan lagi kerja. So bila waktu di luar waktu kerja, cuba channel out the stress before it become a depress dan apa panggil tu, jangan gunakan alasan macam kesilapan saya lah, sebab saya tak cuba channel out the stress until it become depressed. So contoh macam boleh pergi luar bidang kerja, pergi join NGO ke hiking ke yang boleh channel out the stress. Okay. Itu nasihat saya supaya anda boleh habiskan houseman dan become a good doctor. Okay. Baik, terima kasih ketiga-tiga ahli panel. Semoga apa yang kita buat malam ni diberkati dan para penonton dapat kebaikan daripadanya. Saya tutup dengan saya baru ada hari tu masa tengah bincang asal workplace bullying, ada 2021 publication from UMMC. But is a survey from 12 hospital termasuk KKM punya hospital with 1,000 plus respondent. So dia punya prevalence of bullying identified from NAQR questionnaire. So prevalence of bullying is about 13%. This is among doktor pelatih di Malaysia. Up to 40% experience negative action at least once weekly. So dia guna negative action lah sebab dia kadang-kadang susah nak define bully tu kan. And then 60% of negative actions were by the medical officers. Okay, so something for us to take note. Lepas tu risk factor for being bullied, Indian somehow, but this is only in the initial simple regression. Bila dah buat multivariate regression, dah hilang dah dia punya race. Graduated from Eastern Europe, so this is very specific to Malaysia punya situation ke. Poor English proficiency
as well as being in the general surgery or orthopedic rotation. So it is something for us to remember. And then the rest is just apa yang major types of bullying. One of them is like, work below level of competence, being humiliated and ridiculed, and so on and so forth. So kita ada research tu, tapi lah baru 1-2 kot kat Malaysia ni, and we need more research. With that, I would like to thank, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dialektika TV kerana memberikan kami semua peluang untuk mengetengahkan isu ni, bully dan kesihatan mental di kalangan doktor pelatih yang bakal menjadi specialist dan consultant in the future. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Dr. Hazli, Dr. Vijay, Dr. Farhan atas kesediaan untuk bersama kami malam ni. InsyaAllah jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.